شيء لله له الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Hanya saja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka yang menunaikan salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati pengurusi masjid Qaryah Pancur Jaya, Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini menjadi asbab kita diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bersyukur kita kerana kita diberikan peluang untuk kita berada pada hari Jumaat sekali lagi untuk kita hadirkan hati-hati kita mengimarahkan rumah Allah yang mana peluang ni negeri-negeri lain tak dapat.
Jadi kita nak kena ucap syukur sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri peluang kita yang duduk di Negeri Sembilan boleh mai semayang Jumaat. Saya minggu lepas bertugas di Mantau khutbah Jumaat. Ada kawan saya mai daripada Johor ikut saya bersama-sama, dia kata rasa macam nak menangis. Boleh mai duduk semayang Jumaat, dia kata hampir setahun dia tak boleh semayang Jumaat. Macam-macam cara dah buat. Pi awal waktu duha duduk sampai waktu Jumaat, dia pahala keluar. AJK je boleh semayang Jumaat. Macam-macam cara dah. Tiba-tiba dapat peluang semayang Jumaat, dia kata rasa macam nak menangis. Pasal apa? Dapat peluang semula untuk menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada peluang boleh semayang Jumaat pun tak gunakan peluang dengan sebaiknya untuk kita hadirkan hati-hati kita sepenuhnya berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut innama ya'muru masajidallah. Orang yang layak untuk memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang main-main, yang tak sungguh-sungguh untuk hadirkan hati mereka berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadha bi 27 darajah. Kata Nabi SAW, solat secara berjemaah ni lebih baik daripada solat secara bersendirian, yang mana diberikan darjat 27 darjat. Hari ini saya nak cakap sikitlah berkaitan dengan kelebihan ataupun kita katakan kenapa perlu untuk kita mai solat jemaah di masjid. Bukan hari Jumaat je, kita tanya diri kita. Kita tanya lubuk iman dan hati kita ni, ada mungkin dalam kalangan kita solat jemaah dia hari Jumaat ya? Sedangkan kita diberikan peluang untuk mengimarahkan masjid setiap malam. Bukan senang kita nak dapat peluang duduk Negeri Sembilan boleh mai setiap malam semayang di masjid mengikut kapasiti masjid, mengikut kapasiti surau. Bukan senang tuan-tuan. Saya puji tempat tuan-tuan, ramai semayang jemaah, subhanallah. Kita tanya diri kita, adakah sekadar Jumaat yang menyebabkan kita duduk dalam keadaan salah berjemaah? Satu hari seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni seorang yang buta. Abdullah bin Umi Maktum ni orang yang buta, tak boleh nampak penglihatan dia. Tuan-tuan, tanyalah kepada diri kita, adakah kita ni buta? Kebanyakannya daripada kita buta mata hati kita. Abdullah bin Umi Maktum tanya kepada Rasulullah, bolehkah aku nak minta excuse untuk aku tak mai solat jemaah di masjid? Sebab aku kalau nak mai semayang jemaah ni nak kena ada orang pimpin. Sebab aku tak ada orang yang pimpin mai semayang jemaah di masjid, so aku nak minta excuse. Rasulullah kata boleh, no problem. Lebih kurang kita terjemah bahasa kita, tuan-tuan. Rasulullah kata no problem, boleh, no hal lah. Abdullah bin Umi Maktum kalih untuk keluar daripada tempat. Rasulullah duduk tu dalam masjid. Rasulullah panggil, wahai Abdullah, tunggu Ustaz. Adakah kamu mendengar azan? Ya, sudah tentu ya Rasulullah. Maka tidak ada excuse untuk kamu tidak datang salat berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Buta pun kena main masjid. Sebab tu Nabi kata, kalau kita tahu besarnya pahala kita datang salat berjemaah di masjid, nescaya umatku akan merangkak untuk main masjid. Allahu Akbar. Besarnya pahala main semayang masjid, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita buat alasan.
Kita buat alasan tuan-tuan. Kita kata, Allah Ustaz, saya ni payah lah bini seorang-seorang duduk kat rumah. Bini seorang-seorang duduk kat rumah. Kadang-kadang bini kata, abang, saya seorang-seorang semayang tak dapat pahala 27. Abang teman, saya boleh tak lah pahala 27? Adakah tak dapat pahala 27 lipat kali ganda kalau saya semayang dengan isteri saya, Ustaz? Dapat, tak ada masalah, pahala jemaah dapat. Tapi banyak pahala yang kita ketinggalan sekiranya kita tak datang solat berjemaah di masjid. Kata Nabi SAW, "Fi kulli khutwatin kataballahu lahu bihi hasanatan, wa muhyat anhu bihi sayyi'atan, wa rafa'a bihi darajatan." Setiap langkah kita, kata Nabi SAW, kita berjalan daripada rumah mai ke masjid, setiap langkah Allah berikan 3 benda. Balik sekali tuan-tuan, tak tangan atas day, pikir tengok. Ada untung ke mai semayang jemaah di masjid ni? 3 benda Nabi sebut diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh meletakkan di dalam hati mereka untuk datang bersolat jemaah di masjid. Yang pertama kata Nabi SAW, kataballahu lahu bihi hasanatan, akan ditulis kebaikan ke atas setiap langkah dia berjalan datang ke masjid. Yang pertama ditulis kebaikan setiap langkah. Bayangkan kita jalan daripada rumah berapa langkah nak sampai ke masjid. Oh, kami tak jalan, Ustaz, kami naik motor. Kami naik kereta, Ustaz, macam mana nak kira tu? Allah Maha mengetahui. Tak payah duk persoalkan perkara ini. Allah tahulah nak kira macam mana. Kamu asal nak banyak ni bawa, nak banyak dapat pahala bawa motor slow. Kira langkah kecil. Zaid, seorang sahabat Nabi SAW, mai daripada rumah dia berjalan dalam keadaan kecil langkah dia. Sahabat tanya, kenapa ya Zaid kamu jalan macam ni? Keadaan dia kecil, jalan nak pergi ke masjid. Aku faham bahawa Nabi kata setiap langkah yang kita berjalan mai masjid ni, Allah akan tulis satu kebaikan. Yang kedua, Allah hapuskan satu kejahatan. Allah hapuskan satu dosa. Dan juga yang ketiga, Allah akan angkat darjat kita dengan satu darjat. Setiap langkah. Maka aku usaha untuk jalan kecil-kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat kata kepada seorang sahabat yang lainnya, sahabat kata, kamu ni mai daripada rumah jauh. Kita kata istilah kita ni daripada sini Empangan aku, jauh kot Empangan tu. Saya tak tahu ngak Parui jauh tak? Mai daripada rumah jauh, kami menyaksikan seorang lelaki ini mai daripada rumah jauh, jalan kaki. Kami habaq kat dia, pakailah motor ke, kereta ke, contoh kita katakan. Kamu pakailah unta ke, keldai ke, tak payahlah jalan kaki. Nabi SAW khabarkan kepada kita bahawa setiap langkah ni Allah kira sebagai pahala kebajikan dan Allah hapuskan dosa, Allah angkat darjat kita. Maka aku berusaha untuk mai ke masjid jalan kaki sebab nak dapat apa yang Nabi cerita kepada kita. Sahabat-sahabat sungguh-sungguh betul. Sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia berjalan mai jauh. Adakah dia menzalimi diri dia? Sesungguhnya Allah telah mengira seluruh langkah dia. Dan dia berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pas ni orang pacok jaya pakat mai jalan kaki dah pasal. Pakat mai masjid jalan kaki dah pasal ni. Parking tak ada. Kereta tak payah, motor tak payah. Pakat jalan kaki lah. Ada orang kat tangan tanya, Ustaz, takkan nak berjalan kaki kot, sekarang nak sampai masjid peluh cerau. Tuan-tuan tahu peluh cerau ni? Orang Negeri Sembilan sebut apa saya tak tahu lah. Peluh ni kira sampai basah baju lah. Tak apa, naik kereta pun tak apa. Naik motor pun tak apa, Allah kira. Yang penting main solat jemaah di masjid.
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ummi Maktum bila dengar kata Nabi sebut macam ni ke, dia pun nak sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mai berjalan. Usaha juga raba pilah. Orang kata pegang pilah macam mana pun usaha juga nak pergi sampai masjid ni. Satu hari ketika Abdullah bin Ummi Maktum keluar daripada rumah dia nak mai sembahyang jemaah. Dia meraba-raba kiri dan kanan untuk dia mai ke masjid. Dia tersepak satu batu, tersadung dan jatuh, berdarah. Kita kata berdarah ke, ada hak berdarah ke? Tak nak boleh sampai masjid berdarah. Tak ada. Habis kuat sesama batuk, tak boleh masuk keadaan COVID hari ni. Tak ada hak berdarah. Dia berdarah sehingga disebutkan dalam sirah, sehingga kena tukar baju. Dia pun patah balik pergi rumah dia, tukar baju, bersihkan darah apa semua, berjalan lagi. Nak pi lagi masjid, bukan kata kena berdarah tu kata, tak boleh jadi sembahyang kat rumah cukup mah. Kan kita kalau bini bunyi sikitnya kata, Allah, susah lagu ni abang nak pergi masjid pun payah. Duk tarik kita sembahyang kat rumah pula dah. Isteri yang cerdik adalah isteri yang bagi peluang suaminya salat di masjid. Afdal bagi seorang lelaki adalah berjemaah di masjid. Afdal bagi seorang wanita adalah salat di rumah. Habis itu kami orang perempuan ni tak boleh main semayang di masjid kau Ustaz? Tak ada masalah. Kalau main masjid dapat pahala semayang di masjid berjemaah, dapat. Dapat pahala duduk dalam saf di masjid, dapat. Dapat pahala i'tikaf di masjid, dapat. Tapi tak boleh ubah hukum afdal orang perempuan semayang di rumah. Jadi isteri yang cerdik ni dia bagi suami dia pergi masjid. Pasal apa? Tak kurang walaupun sikit pahala suami dia main masjid tu dapat kat dia percuma. Tu kata isteri cerdik. Lepas tu kita dengar lagu isteri cerdik yang solehah. Isteri cerdik ni solehah. Dia bagi suami dia main masjid. Rugi kalau dia tak bagi suami dia main masjid. Kami nak dapat pahala apa Ustaz? Kalau suami yang boleh pergi masjid, tu kita serika baju. Kita sediakan saban. Kita sediakan kain. Suami kita pakai pergi masjid. Setiap daripada pakaian suami itu mendapat pahala kepada sang isteri. Allahu Akbar. Maka Abdullah bin Ummi Maktum pun kali kedua nak cuba untuk pergi lagi. Duk raba kali kedua nak pergi ni, datang seorang pemuda. Wahai Abdullah, mai aku pimpin hang pergi ke masjid. Tadi aku nampak hang jatuh tadi. Dia pun pimpin Abdullah bin Maktum sampai ke depan masjid. Abdullah bin Ummi Maktum kata, jom naik sekali semayang sama-sama, tak apa-apa ambil. Maka Abdullah bin Ummi Maktum pun naik semayang apa semua lebih kurang. Dan dia pimpin Abdullah bin Ummi Maktum balik rumah. Hari kedua pun sama juga, dia pimpin. Begitulah setiap hari. Maka Abdullah bin Ummi Maktum pun tanya, pasal apa hang setiap kali pimpin aku main masjid, hang tak mau naik semayang? Pasal apa hang tak mau main ni, hang nama apa ni, hang ni siapa dia? Dia kata cukup sekadar kamu naik semayang, tak payah doa ajak aku dan tak payah tanya nama aku siapa. Maka Abdullah bin Ummi Maktum doa di dalam hati dia. Sehingga terdengar kepada pemuda ni tadi, dia doa lah. Sungguh kalau betul dia tak mau semayang naik ke masjid ni, ya Allah jangan temukan lagi aku dengan dia. Pemuda ni tadi bila dengar macam tu, dia goyang, dia kata tak apalah aku habaq kat hang, aku ni siapa dia. Rupanya pemuda ni adalah jelmaan daripada kita katakan iblis. Jelmaan daripada iblis. Terkejut Abdullah bin Ummi Maktum. Tak percaya. Dia kata, aku pimpin hang main masjid. Akulah iblis yang kamu pada hari pertama jatuh. Akulah yang menyebabkan kamu jatuh sampai berdarah. Ni yang kata iblis ni tak pernah setuju dengan kita untuk kita main semayang jemaah di masjid. Elok duk tengah bawa motor elok ya, tengok-tengok.
Ada call, menantu balik pula dah. Oh. Sakit perut pula dah. Dia macam-macam dia main ujian tuan. Bukannya masjid tak ada tandas. Oh, payah tandas masjid ni. Allah tak selesa. Elok-elok sampai rumah, imam bagi salam. Terlepas kita ni kerja iblis. Kerja iblis. Maka Abdullah bin Umi Maktum tanya, wahai iblis, kenapa kamu pimpin aku main masjid? Saban hari kamu hantar aku main masjid, kamu pimpin aku balik rumah. Sungguh aku mendengar ketika kamu jatuh, saat aku menjatuhkan kamu ketika kamu nak menuju ke masjid, malaikat doakan, dihapuskan setengah daripada dosa kamu. Bila kamu keluar semula untuk pergi ke masjid, aku takut kalau kamu jatuh lagi, malaikat doakan hapus seluruh dosa kamu. Ni yang kata iblis ni, tak mau langsung kita dihapuskan dosa. Tak mau langsung kita buat benda-benda yang baik. Maka aku pimpin kamu untuk kamu datang ke masjid. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kata salat jemaah di masjid ni, Allah berikan lipat kali ganda pahala, bukan takat semayang 27 lipat kali ganda saja. Allah berikan kebaikan, rahmat, kasih sayang Allah turunkan seluruh isi rumah kita. Dapat akibat daripada istiqamahnya kita datang salat berjemaah di masjid. Zaman Nabi SAW, siapa yang tak mai masjid? Disebutkan dalam satu riwayat, siapa tak mai semayang isyak ataupun semayang subuh, dikira munafik. Bukan biasa-biasa, tuan-tuan, munafik terus. Tak main semayang di masjid. Sebab tu zaman Rasulullah, orang tak main masjid ni pelik. Zaman kita orang pergi masjid pelik. Nampak tak berapa hari dah ni, nampak aja yang pergi masjid ni. Kita punya pandangan. Tak pernah duk nampak dia pergi masjid. Nampak seminggu ni kerap pergi masjid ni. Tak berapa kali Jumaat lah pasal ni. Pasal tak lama lah kita kena bersedia ni. Itu persepsi kita. Tak boleh tengok orang buat elok, orang nak buat baik ya. Dia kata tengok dalam 2-3 hari lagi kembali duduk sama-sama kita kedai kopi ya. Orang duk azan semayang dekat masjid apa, kita duk minum kopi main dam apa lagi lebih kurang. Orang duk azan, kita duk basuh kereta lagi. Allahu akbar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama untuk kita rebut peluang. Menjadikan kita sebahagian daripada ahli jemaah di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan ujian COVID-19 ini, tujuannya adalah untuk mendekatkan hati kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan ujian ini adalah tujuannya untuk kita melihat setiap daripada ujian itu Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak berikan pahala kepada kita. Allah nak angkat darjat kita. Dengan keadaan apa? Salatlah berjemaah di masjid. Sebab itulah kita selalu nak kena doa selepas daripada kita semayang. Lepas daripada kita salat, nak kena selalu kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kami rasa di dalam hati kami ini, campakkan rasa istiqamah. Satu sifat yang disebutkan istiqamah, kata ulama, al-istiqamah khairum min alfil karamah. Istiqamah ni lebih baik daripada 1000 karamah pun. Kalau Allah bagi kelebihan kat kita, istiqamah tu cukup payah nak buat. Mungkin hari ini semangat kita dengar tazkirah Jumaat, nak kena mai semayang jemaah di masjid, penuh pakat mai. Tapi belum tentu kita dapat istiqamah untuk kita penuhkan rumah Allah, datang salat berjemaah di masjid. Pasal apa? Pasal ia berkait rapat dengan hati yang penuh dengan dosa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta Allahumma rzuqnal istiqamah. Satu lagi nak minta apa? Tambah sikit lagi. Wal ikhlas. Ya Allah, campakkan ke dalam hati kami rasa istiqamah dan ikhlas kepadamu ya Allah.
wa habbib fil ibadah. Untuk kami cinta kepada ibadah. Minta sungguh-sungguh. Balik ajak bini, ajak anak-anak. Wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Untuk kami cinta kepada salat berjemaah. Wa habbib ilaina fi qiraatil Quran. Untuk kami cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Minta 3 benda ni. Sekali lagi saya ulang, Allahumma rzuqnal istiqamah wal ikhlas wa habbib ilaina fil ibadah wa habbib ilaina fi salatil jamaah wa habbib ilaina fi qiraatil Quran. Ya Allah, campakkan ke dalam hati kami rasa ikhlas, istiqamah dan ikhlas untuk kami terus mencintai ibadah, ya Allah. Untuk kami terus mencintai salah jamaah, ya Allah. Untuk kami terus mencintai bacaan Al-Quran, ya Allah. Jadi kita minta setiap kali lepas salat, kita minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah daripada seorang hamba Allah yang berlaku di Malaysia. Sikit lagi masa saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kelebihan orang yang salat berjemaah di masjid. Berlaku kepada seorang hamba Allah ni lah. Seorang pakcik ni. Dia ni istiqomah sungguh. Kira demam ke, masa tu bukan zaman Covid lah. Kalau zaman Covid ni demam tak boleh main masjid tau, bahaya. No, masa tu bukan zaman Covid lah. Kira demam, batuk, sesama pun dia gagah main kok. Pernah satu hari dia mai ke masjid dalam keadaan dia lemah sungguh. Dia mai ke masjid dalam keadaan dia lemah sungguh. Sampai je depan masjid dia rebah, jatuh. Tak sedarkan diri. Orang tengah semayang dalam masjid ni. Tak sedar kata dia dah jatuh kat luar tu. Habis-habis semayang apa ni, ada 2-3 orang yang dah keluar dah ni, nampak, ya Allah, siapa dia ni? Buka, angkat-angkat lah, pakcik orang kenal pasal tiap-tiap istiqomah dia main masjid, orang kenal dia. Berbeza dengan orang yang tak main masjid, orang tak kenal. Jadi orang kenal dia, ya Allah, angkat main. Lepas tu, kipas-kipas dia apa sabar sikit, corok-corok ayak sikit, kata lebih kurang, dia tersedak. Sedak-sedak tu bangun terus tanya, habis dah pergi sembahyang jemaah? Allah, menangis. Pasal orang habis dah sembahyang jemaah. Dia terlepas untuk dia salat berjemaah bersama-sama dengan imam. Allahu Akbar. Orang tanya dia, pasal apa yang menangis? Sebab saya minta dalam kehidupan saya, kata pakcik ni, saya minta supaya saya mati dalam keadaan salat berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, Allah angkat darjat dia. Atas dunia lagi Allah tunjuk, dia meninggal dalam keadaan sujud ketika semayang berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Boleh hak ni ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Nak apa lagi? Jenazah dia dihadiri ribuan orang. Ramai sungguh. Kita kata ramai sungguh ramai semayang jenazah dia. Pasal orang kenal dia selalu duduk main masjid. Orang kenal dia. Main masjid naik apa tuan-tuan? Kayuh basikal lah. Kayuh basikal lah main masjid. Orang kenal dia. Pasal duk nampak setiap kali waktu solat, mesti dia akan kayuh basikal 15 minit, 20 minit sebelum masuk waktu. Dan nanti akan main masjid, semayang jemaah di masjid. Orang main. Di antara tanda kata Nabi SAW, Allah angkat darjat seseorang di tu atas dunia lagi, solat jenazah dia dihadiri ramai orang. Orang ramai memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Itu tanda dia, dia angkat darjat dia. Dia duk cerita, kata ketika mandi jenazah, berwangi jenazah dia. Bukan wangi yang datang daripada daun bidara ke, mai daripada sabun, apa mai daripada alat kita bagi mandi jenazah kan, kapok baruih ke apa ke, tak. Satu bauan wangian yang luar biasa. Maka inilah di antaranya Allah angkat darjat di atas muka bumi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalnya tidak menyusahkan orang lain. Tuan, inilah kesannya kenapa kita perlu datang salat berjemaah di masjid. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sekali saya nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi menyebutkan man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Ini kelebihan dia tuan-tuan di antara orang yang datang salat berjemaah di masjid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumah dia, yakni ambil wuduk lah kita katakan, mengangkat hadas di rumah kita, ambil wuduk ni, ambil wuduk di rumah siap-siap. Sebelum hadir dia kepada masjid, dia mai masjid, sebelum dia mai masjid ni ambil wuduk siap, selesai dah. Suci kan, mandi ke apa, lebih kurang apa semua, ambil wuduk apa daripada rumah siap-siap dah. Kemudian Nabi kata masya ila baiti min buyutillah. Kemudian dia jalan ke masjid. Menuju dia berjalan ke masjid ke salah satu daripada rumah Allah, iaitulah masjid untuk menunaikan salat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-dua kakinya akan langkah daripada kakinya itu, salah satunya menghapuskan dosa, yang lainnya akan memberikan darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi kelebihan, kita ambil wuduk siap-siap kat rumah, mai masjid. Allah Ustaz, tengah dalam perjalanan terbatai. Betul macam mana nak patah balik ambil wuduk kat rumah kan macam mana? Mai terus ya. Dan patah balik orang habis sembahyang ah. Mai terus ya, tapi kita dah ambil dah tadi, kan? Mai ambil wuduk kat masjid, bukan masjid tak ada tempat wuduk. Maka kalau tuan-tuan tengok dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, apa yang boleh kita tengok hikmah yang besar di sebalik ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita mai masjid nak kena bawa sejadah sendiri. Kita mai masjid nak kena tutup muka kita dengan face mask. Kita mai masjid nak kena bersihkan tangan kita sebelum masuk ke dalam masjid. Tanda apa? Allah nak suruh kita jaga kebersihan masjid. Allah nak suruh kita jaga kebersihan diri, nak suruh kita jaga kebersihan masjid. Mai dalam keadaan kita bersedia dah. Tambah pula SOP ni nak kena ambil wuduk siap-siap dekat rumah. Mai kena bawa sejadah, mai kena tutup muka, datang kena bersihkan dengan hand sanitizer. Maka inilah hikmah yang besar. Allah nak suruh kita jaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi, Allah nak galakkan kita supaya kita sentiasa berada dalam keadaan bersedia, yakni dalam keadaan kita bersih daripada segala-gala hadas, yakni sentiasa kita berada di dalam keadaan berwuduk. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit peringatan yang kita berikan pada hari ini akan memberikan kesan yang mendalam dalam kehidupan kita, untuk kita menjadikan kehidupan kita lebih bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita menghidupkan, mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah lagi kita berada dalam bulan yang Allah sebutkan di antaranya arba'atun hurum. Bulan Rajab yang Allah sebutkan beradanya bulan Rajab di antara 4 bulan yang dihormati. Yang mana kita buat pahala, kalau kita buat dosa dalam bulan ni, Allah lipat gandakan dosa yang telah dilakukan. Kalau kita buat pahala, Allah lipat gandakan pahala. Maka Allah kata, nak kena jaga, jangan kamu menganiaya diri kamu ketika berada di dalam bulan arba'atun hurum, bulan-bulan yang dihormati ini. Jadi ayuhlah, marilah sama-sama kita menggembleng tenaga kita, semangatkan diri kita untuk kita melakukan ubudiyah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata yang sebenarnya menundukkan hati kita kepada Allah,
melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kiralah sama ada kita berada di dalam keadaan yang ramai ataupun keadaan seorang-seorang, kita tetap nak kena hubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira sekadar itu dulu untuk hari ini. Tazkirah Jumaat kita mudah-mudahan memberikan kesan. Tak banyak pun kita minta sikit lah kepada hati kita untuk kita terus menghidupkan rumah-rumah Allah. Sedih kadang-kadang tuan-tuan. Kita tengok negeri yang tak boleh main masjid ni, sedih kita tengok sembahyang Jumaat Allah tutup rapat pintu. Bukan nak kata tak boleh nak buat macam mana, SOP ulil amri dah habaq tak boleh nak mengelak daripada mudarat. Kadang-kadang tu baru ni saya ada program di Kedah 2 minggu 3 minggu lepas kot. Bukan program apa pun, turun untuk kita tengok sikit sebanyak untuk membantu di peringkat pembangunan komoditi negeri Kedah. Dipanggil balik oleh kerajaan negeri untuk kita tengok apa yang boleh kita bantu dari sudut pembentukan akidah yang sebenarnya dalam kalangan anak-anak di Kedah. Jadi pergi tengok lawat tapak apa lebih kurang, tengok sedih. Masa tu Kedah pun dalam berapa orang je boleh pergi sembahyang Jumaat. Kali dengan kita tak boleh sembahyang Jumaat. Pasalah duduk negeri 9 seronok. Boleh sembahyang Jumaat. Lepas kata jangan lupa orang Kedah. Duduk seronok negeri 9 pun orang Kedah. Kan? Kita Allah tak boleh sembahyang ni tuan-tuan. Asal pun tak lengkap. Sembahyang kat rumah rasa gelisah. Sampai tahap tu kita kena rasa tak boleh main masjid ni Allah. Dia ada agak satu golongan yang perjuangan dia untuk bagi semayang di masjid balik. Dia haram tak main masjid pun. Tapi perjuangan dia ada. Hak jenis duk ingat kat Facebook ni, apa tak boleh main semayang Jumaat, apa semayang Jumaat tak boleh, dia haram tak main pun. Pasal apa dia kata apa? Okey ya, aku perjuangkan orang boleh pergi masjid, boleh pahala. Dia nak kira pahala atas angin lah. Dia kira pahala atas angin lah, boleh tumpang sikit-sikit. Dia kata tak apa dah, sekurang-kurang aku perjuang kak. Pada hak duk diam, tak boleh pergi masjid, tak berjuang langsung nampak nak pergi masjid, tapi tak berjuang, baik aku perjuang. Dia tak pernah nampak main masjid pun. Apa? Ada arak ni? Ada. Bukan kok belah Pancok Jaya ni, belah-belah lain. Pancok Jaya bagus. Alhamdulillah. Saya doakan Allah berikan seluruh masyarakat Pancok Jaya rahmat dan kasih sayang Allah turunkan kepada kita semua. Syukur Alhamdulillah. Seronok saya tengok tu dia tu sampai kemah belakang. Bukan boleh payah cari ya tuan-tuan tempat macam ni. Allahu Akbar. Lepas kata seronok orang main masjid ramai, duit banyak. Lah. Dia tengok kau tu pula, duit masjid banyak. Orang main sembahyang Jumaat ramai. Itulah rezeki kalau kita mampu hadirkan masyarakat kita untuk imarahkan masjid rumah Allah. Tapi nak kena sedar bahawa Allah pilih orang yang datang memakmurkan masjid. Allah pilih. Bukan semua orang Allah bagi mai memakmurkan masjid. Sebab apa? Sebab ini adalah insan yang terpilih. Kalau Allah tak gerakkan hati kita, pakai tak mai kita sembahyang jemaah. Maka nak kena buat apa? Hapuskan dosa-dosa kita. Minta taubat kepada Allah. Ya Allah, minta supaya Allah berikan istiqamah dan ikhlas. Allahumma rzuqna al-istiqamah wal ikhlas. Wa habbib ilayna fil ibadah. Wa habbib ilayna fi salatil jamaah. Wa habbib ilayna fi qiraatil Quran. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua diberikan peluang untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'.
ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إلهنا أنت شافي، إلهنا أنت كافي، يا من كفانا كل شيء إن اكفنا شر الأمراض، يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام، يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك آبائنا وبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذوي أرحامنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.